Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan lagi perbincangan kita dalam tafsir ayat-ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Dan kita masuk kepada ayat yang ketujuh dalam model kita ini, ayat yang ketujuh dalam model muka surat 9 ya. Iaitulah firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Maksudnya, wahai orang yang beriman, infakkanlah, belanjakanlah, yakni di jalan Allah, sebahagian daripada apa yang telah kami, yakni Allah, rezekikan kepada kamu, sebelum mana datang hari yang tiada sama sekali padanya jual beli, tiada juga kasih sayang dan cinta mesra, dan tiada sama sekali padanya syafaat perantara. Dan orang-orang kafir, dan orang yang kafir itulah sebenarnya mereka lah orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Ayat ini datang selepas mana firman Allah Azza wa Jalla, Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Iaitulah juzuk yang ketiga, Tilkar Rusul. Dan sebelum ayat ini, ayat 244, Allah Ta'ala berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ayat 244 Allah Ta'ala berfirman, dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, yakni menginfakkan hartanya, maka Allah akan menggandakan baginya harta yang banyak, menggandakan baginya pahala yang berganda-ganda. Fayudha'ifahu lahu ad'afan kathirah. Dan Allah lah yang menyempit dan melapangkan rezeki, dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Kenapa kita tarik ayat ini kepada ayat 244 dan 245 sedangkan kita sedang membicarakan ayat 254? Kerana ayat ini, kata Al-Tahir Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala, datang sebagai tazil, sebagai ekoran daripada ayat 244 dan 245. Demikian juga kata Al-Tibi rahimahullahu ta'ala dalam Futuhul Ghaib, bahawa ayat ini datang, ayat 254 ini datang menyambung apa yang Allah Ta'ala telah ceritakan dalam ayat 244 dan 245. Bermula daripada 244 itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita dengan satu perintah yang sangat berat kepada jiwa, iaitulah badlun nafsi bil qital, mencurahkan nyawa dalam peperangan, diikuti dengan mencurahkan harta dalam infak. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathirah. Barang siapakah yang hendak memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni Allah Ta'ala gambarkan infak yang kita beri kepadanya itu seperti pinjaman, kerana Allah akan balas, bukan tidak balas. Ya, Allah akan ganti yang lebih baik, berganda-ganda ganjarannya di akhirat. Dan Allah ingatkan, wallahu yaqbidu wa yabsutu
Allah yang melapangkan, yang menyempitkan rezeki. Samalah dengan makna ayat ini. Allah Ta'ala ingatkan, mimma razaqnakum, kami yang bagi rezeki tersebut. Kalau kamu kaya, kamu ingat yang bagi rezeki kamu kaya itu Allah. Kalau kamu rasa kamu sempit rezeki, kamu rasa berat nak infak kerana kamu kurang rezeki, ingatlah Allah juga yang menyempitkan rezeki kamu dan dialah yang berkuasa melapangkan pula rezeki kamu kalau kamu infak. Dan Allah Ta'ala ingatkan, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan dari akhirat. Demikian juga adalah ayat yang 254. Allah ingatkan lagi sekali, min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Mengingatkan tentang hari akhirat. Ya. Maka di sini ayat 254 seumpama tadzil, pengikuran kepada ayat 245. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah ayat 245, Allah Ta'ala ceritakan peristiwa Talut dan Jalut yang padanya terkandung ibrah kepada orang yang beriman untuk mencurahkan nyawa dan harta dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Talut disifatkan sebagai anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Kerana dia disifatkan, Talut ini orang yang tidak ada harta, tetapi Allah lantik dia sebagai pemimpin jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah larang Bani Israel daripada meminum air, memakan air, kecuali seteguk dalam perjalanan mereka hendak pergi perang dengan Jalut. Ini semua adalah ibrah dan kisah tentang kemenangan orang beriman melawan orang yang kafir, dan orang beriman itu orang yang sanggup memperjuangkan apa sahaja, jiwa dan raga, harta dan nyawa demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah peringatkan dalam ayat 253, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa'a Allah maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa'a Allah maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Allah ingatkan kepada kita apa yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Setelah mana wafatnya rasul-rasul mereka, mereka kembali menyimpang dan menyeleweng, meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku kerana Allah tidak memberi hidayah kepada mereka kerana mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah ingatkan, sesiapa yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan bimbing mereka kepada jalan kebenaran. Jadi sebab itulah kata para ulama tafsir, ya, ayat 254 ini masih lagi menceritakan kepada kita tentang infak di jalan Allah dengan makna infak dalam jihad. Ini yang disebut oleh Az-Zamakhsyari dan juga At-Tibi dan lain-lain. Pun begitu, At-Tahir Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala melihat bahawa ayat ini sebenarnya adalah persediaan kepada infak yang lebih menyeluruh. Setelah mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat 245, man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathirah. Ayat itu merujuk kepada infak, berjuang di jalan Allah dengan harta. Maka ayat 254 datang untuk memberikan galakan dan persediaan kepada kita untuk infak yang lebih besar. Bukan sahaja terhad infak ketika peperangan, bahkan juga yang lain-lain. Dan ini bersesuaian dengan apa yang akan datang selepas daripada ayat ini, menceritakan berkenaan dengan infak secara umum,
مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Ayat yang menceritakan secara umum tentang infak jalan Allah Ta'ala. Dan tentulah infak fi sabilillah ini banyak luas ertinya. Dan di antara infak yang paling besar, di antara asnaf zakat yang paling utama ialah al-mujahidun fi sabilillah. Yang layak menerima zakat itu mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. At-Tibi rahimahullah ta'ala membuat satu sequence ayat ini dengan baik. Ya. Dia kata apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam dengan jihad, waqatilu fi sabilillah wa'lamu anna Allah sami'un alim. Kemudian dituruti dengan perintah berinfak di jalan Allah Ta'ala. Ya. Kerana kedua-dua ini adalah perkara yang paling berat. Dan kata At-Tibi rahimahullah yang menunjukkan ayat ini, ayat 245 ini juga masih lagi berkaitan dengan ayat 245, ayat 254 ini masih lagi berkaitan dengan 245. Ialah apa yang telah Allah Ta'ala ceritakan pada ayat 253 iaitulah faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Dan apa yang Allah Taala ceritakan selepas itu berkenaan dengan yaum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun, yang mana peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan kena infak sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli dan sebagainya, bersesuaian dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah 111, Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa orang yang beriman dan harta mereka dengan ditukar kepada mereka itu syurga. Demikian juga firman Allah, la ikraha fid din, tiada paksaan untuk kamu, tidak boleh kamu paksa orang untuk memeluk Islam. Ayat yang datang selepas ayatul kursi. Ayat kursi datang lepas ayat ini. Ya. Jadi kata At-Tibi rahimahullah, seolah-olah Allah Ta'ala berkata, wahai orang yang beriman, yang mana kamulah yang memerangi orang yang menyelisihi jalan para anbiya yang Allah Ta'ala maksudkan dalam ayat 253. Mereka yang berpaling daripada jalan Allah setelah Rasul-Rasul datang, iaitulah Ahlul Kitab, Yahud dan Nasara. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, yang mana kamulah orang yang memerangi orang yang di atas, Ahlul Kitab, supaya mereka kembali kepada kebenaran. Ya. Maka perangilah mereka itu dengan jiwa kamu dan harta kamu. Dan janganlah kamu takut perjuangan kamu itu menjadi sia-sia. Ya. Kemudian Allah ceritakan sifat Allah. Apa dia sifat Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini sifat Allah Ta'ala ini. Kalau orang mukmin perhati dan tadabbur sifat-sifat ini, mereka tidak lagi takut untuk mencurahkan harta dan nyawa mereka di jalan Allah, kerana Tuhan yang begini sifatnya, apa yang kita nak risau? Ganjaran di sisinya lebih besar. Dan apa yang dia suruh pasti bermanfaat untuk kita. Memandangkan dialah pemilik alam ini, dia yang menjaga alam ini seluruhnya. So apa sahaja yang dia suruh pastilah ada hikmah yang besar. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada orang beriman, setelah mana kamu perangi mereka dan mereka masih enggan memeluk Islam, janganlah kamu kecewa kerana la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kebenaran sudah pun jelas. Bukanlah kerana kamu tidak
bukan kerana kamu yang cuai atau lalai wahai orang yang beriman setelah mana kamu berjihad, berdakwah, menerangkan kebenaran kepada orang yang kafir, kemudian mereka masih enggan. Bukan kesalahan kamu, tetapi hakikatnya manusia itu kamu tak boleh paksa mereka meluk Islam kerana hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tengok dia punya perjalanan cerita yang disusun oleh At-Tibi rahimahullah taala. Sangat menarik. Ya. Kemudian Allah Taala melanjutkan lagi cerita tentang tentang infak fi sabilillah, apa ganjaran yang akan dapat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak itu seperti satu tangkai benih gandum atau padi, apa yang kita rasa kita nak bagi gambaran gandum, ya. Pada tangkai itu, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabil kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil, seperti satu biji benih yang menumbuhkan 7 cabang. Dan setiap cabang itu ada 100 biji pula, 100 bijirin pula yang melekat padanya. Umpama macam sebiji padi kita tanam, keluar 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu kemudiannya membuahkan 7 butir padi yang baru. Atau gandum, sebiji gandum ditanam, keluar 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji gandum. Yang ni satu sedekah yang kamu bagi, Allah Ta'ala ganda akan 700 kali ganda. Allahu Akbar. Itu maksud ayat. 700 kali ganda. Ya. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan supaya kita jangan bersedekah kerana hendak menunjuk dan riak dan seterusnya. Ya. So itu adalah, kita kata, latar belakang ayat ini. Apa yang ayat ini nak cerita sebenarnya? Ya, ini nak cerita tentang galakan dan gesaan dan kewajipan untuk mengeluarkan zakat, untuk mengeluarkan infak fi sabilillah pada waktu-waktu yang wajib. Infak yang wajib. Kenapa maksud infak yang wajib di sini? Sebab Allah Ta'ala ancam orang yang tidak melaksanakan infak ini dengan ancaman azab. Itulah firman Allah, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allah namakan mereka yang enggan mengeluarkan zakat dan enggan infak di jalan jihad fi sabilillah sebagai orang kafir yang zalim. Ya. Ini kita akan bahaskan kenapa begitu. So itu adalah makna ayat secara ijmali, secara kasar, dan latar belakangnya. Dari sudut ma'ani, dari sudut qiraat, pada la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, jumhur qurra membaca dengan marfu', dan Ibnu Katsir dan Ya'qub dan juga Abu Amru membaca dengan fath, la bay'a fihi wala khullata wala syafa'ah. Dan kedua-duanya adalah qiraat yang mutawatir. Dan maknanya kita akan sebutkan nanti taujihnya. Ya. Adapun dari segi i'rab, walaupun jumlah ini adalah jumlah musta'nafah, jumlah baharu, dengan i'rab yang baharu, tidak ada kaitan dengan jumlah sebelumnya, tetapi dari segi makna kita telah jelaskan tadi apa dia punya kaitan makna dia dengan ayat sebelumnya, bahkan daripada ayat 244 lagi sudah ada kaitan makna ayat ini dengan ayat sebelum itu. Dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, mimma razaqnakum, min di sini min li tab'id, min li at-tab'id, sebahagian. Dan min yang kedua, min qabli, min li ibtida'il ghayah, min untuk menyatakan permulaan waktu, permulaan masa, ya. Yang ini bermula daripada hari yang sebelum bermulanya hari yang tiada padanya jual beli
kasih sayang dan juga perantara. Dan bai'un dan khullatun dan syafa'atun. Kenapa di sini dibaca dengan marfu' di sisi jumhur, sedangkan la di sini la yang menafikan jenis, yang sepatutnya isimnya adalah mabni ala al-fath. Ya. Isimnya adalah mabni di atas apa yang dinasabkan ia di atasnya. Kalau dia nasab dengan fathah, fathah lah. Kalau nasab dengan ya, ya lah. Ya. Jadi kenapa ya dia dibaca marfu' di sini? Ada dua taujih yang anda dapat daripada kalangan mufassirin. Abu Sa'ud dan juga Al-Baydawi menyatakan bahawa la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah ini datang pada jawab takdir soalan. Soalan apa? Hal fihi bay'un? Seolah-olah macam bila Allah Ta'ala kata ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Seolah-olah macam ada anggaran soalan yang orang bertanya, adakah di akhirat itu nanti ada jual beli? Boleh tak kami tangguhkan sedekah, tangguhkan zakat sampai akhirat? Adakah di akhirat sana ada lagi harta benda yang boleh kami nak infak macam di dunia? Maka datanglah jawapan la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tetapi kata Ibnu Ashur rahimahullah, takdir ini ada padanya takalluf. Bahkan kita boleh bagi anggaran yang lebih ringkas. Apa dia? Dan inilah yang sahih. Iaitulah sebenarnya isim bay'un, khullah dan syafa'ah ini adalah ismul jins. Asma'ul ajnas. Ya. Dan dia adalah asma'ul ma'ani. Nah, isim ma'ani yang tidak ada objeknya, tidak ada individunya di luar. Itu maksudnya. Allati la ahada laha fil kharij. Fahiya asma'u ajnasin la nakirat. Jadi dia adalah isim jenis, bukan isim nakirah yang ada di luarnya, mufradat. Kerana perbincangan di sini ialah berkenaan di hari akhirat, yang benda itu memang tidak wujud sama sekali di luar. Macam mana kita nak faham? Kalau kita, orang tanya kita, hal fid dari ahad? Ada tak dalam rumah ni ada siapa-siapa tak? Kita jawab la ahada fid dar. Tidak ada sesiapa langsung dalam rumah. Kerana hakikatnya boleh ada orang masuk rumah tersebut di dunia. Ya. Tetapi Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa di akhirat, jangan kata jual beli itu tak ada. Memang tak boleh ada. Memang tak pernah wujud jual beli di akhirat. Memang tak wujud jual beli di akhirat. Memang tak pernah dan tak akan wujud jual beli di akhirat. Itu maksud. La bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Pada mahsyar tu nanti memang tak wujud, tak ada. Jual beli memang tak pernah ada dan tidak akan ada sampai bila-bila. Tidak ada kasih mesra dan sayang. Tidak ada perantara dan syafaat yang dengan fahaman orang musyrikin. Yang kita akan jelaskan insya-Allah taala. Ya. Itu maksud dia. Dan qiraat Ibnu Katsir, Yaqub dan juga Abu Amru juga tidak menafikan makna ini dari sudut dia menafikan secara total. Maksudnya boleh juga dipakai dengan makna la bai'a. Juga membawa maksud yang sama, tetapi penafian itu menjadi lebih kuat bila kita nafikan secara, bila dibaca dengan marfu'. Naam. So taujih dia kenapa dibaca dengan marfu' bukan dengan mansub, kerana dia adalah isim ma'ani, asma'ul ma'ani allati la ahada laha fil kharij. Fahiya min asma'il ajnas la nakirat. Dia daripada isim jenis, bukan daripada nakirah.
Bukan daripada nakirah. Yang ada afradnya di luar. Yang ada individu-individunya di wujud realiti. Ini adalah berkaitan dengan jual beli di akhirat yang dia hanya semata-mata iftirat zihni di kalangan orang musyrikin. Dia hanyalah anggaran akal orang musyrikin yang pada realitinya memang tak pernah ada jual beli di akhirat. Allahu akbar kabira. Dan pada firman Allah Ta'ala, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang kafir itulah orang yang zalim. Di sini adalah uslub qasr. Sebab itu kata Ibn Kathir rahimahullah, di sini adalah mubtada mahsur. Ya. Mubtada mahsur. Yang mahsur pada khabarnya. Ya. Sebab Allah hasarkan zalim itu pada al-kafirun. Dan Allah tidak kata wal kafiruna humul zalimun. Dan Allah tidak kata wal zalimuna humul kafirun. Walaupun maknanya sama. Tetapi di sini terdapat qasr. Sama ada kita anggarkan dia sebagai qasru qalbin, qasar terbalik, kerana orang kafir mungkin menyangka bahawa mereka lah orang yang dizalimi. Dengan disuruh berinfak. Orang yang disuruh berinfak menyangka mereka dizalimi kerana harta mereka diambil daripada mereka. Ya. Mereka menyangka mereka adalah al-mazlumun. Sedangkan Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa wal kafiruna ay al-mani'una liz-zakah, mereka yang enggan mengeluarkan zakat, al-mani'una lis-sadaqah, yang enggan memberikan sedekah lah yang zalim sebenarnya, bukan mereka yang dizalimi. Nampak tak maksud dia? Kan? Allah Ta'ala bagi tahu supaya dibetulkan persepsi yang sebenar. Kerana orang yang disuruh berinfak ini, orang yang bakhil, dia ada satu perception bahawa dia telah dizalimi kerana hartanya diambil. Tetapi Allah Ta'ala nak tunekan balik, nak betulkan balik tanggapan. Sebenarnya terbalik. Kamulah bila kamu tak bagi infak harta kamu, kamu yang zalim sebenarnya. Bukan kamu dizalimi, kamu yang menzalimi. Secara mudahnya, kamu yang menzalimi orang lain. Kamu menzalimi orang fakir miskin, kamu menzalimi mujahidin fi sabilillah. Mereka yang layak mendapat zakat, layak mendapat sedekah, kamu zalim mereka kerana itu hak mereka yang ada pada harta kamu. Ya Allah telah jadikan. Allahu akbar kabira. Atau kita boleh juga jadikan dia qasr haqiqi iddi'ai. Yani dia adalah qasrun haqiqiyun iddi'ai. Maknanya memang orang kafir lah yang zalim kerana tidak ada lagi kezaliman yang lebih besar dibanding dengan kufur. Tidak ada kezaliman yang lebih besar dibanding dengan kekufuran. Apa sahaja kezaliman yang berlaku dalam alam ini dibandingkan dengan zalimnya orang yang kafir, kezaliman mereka mengatasi segala-galanya sehingga kan seolah-olah kezaliman yang lain, kezaliman dalam bentuk dosa dan maksiat yang orang buat, seolah-olahnya tidak ada zalim kerana kezaliman yang dibuat oleh orang kafir yang menyekutukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar. Lebih besar. Ya. Dan tentulah maksud wal kafiruna humuz zalimun di sini adalah al-musyrikun. Yang disuruh untuk kita perangi mereka. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah sami'un alim. Itulah maksud golongan yang kita disuruh. Maksud yang kafir di sini ialah kafir yang kita disuruh perang. Ya. Yang mana tentu sekali akan timbul juga satu lagi perception bahawa bila mereka ini disuruh perangi, tentulah mereka akan mendakwa mereka dizalimi. Bukankah begitu? Macam yang kita dengar hari ini, orang kafir mendakwa mereka ditindas, dizalimi oleh orang Islam. Ya.
undang-undang Islam adalah zalim dan kejam dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita jangan terpedaya dengan pekik lolong mereka ini. Kerana hakikatnya mereka lah yang paling zalim sekali. Wal kafiruna humuz zalimun. Mereka telah meletakkan hak Allah Ta'ala pada bukan tempatnya. Mereka tidak turut perintah Allah, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka enggan membantu orang yang fakir dan miskin. Kita tengok hari ni orang kafir terpekik terolong. Mereka kata orang Islam zalim dan kejam kerana menyembelih lembu, kambing, unta pada hari raya Aidil Adha. Kan? Dan mereka begitu seronok supaya diserulah kita jangan apa? Jangan sembelih binatang kononnya. Tetapi kalau kita lihat di mana pekikan dan lolongan ini terhadap amalan-amalan orang kafir yang membazir. Ya. Kita tengok di negara barat, di Spanyol dan sebagainya, diadakan perlumbaan adu lembu. Ya. Lembu itu diseksa dan sebagainya. Haiwan-haiwan yang dijadikan tarikan dalam sirkus. Ya. Pesta-pesta makanan yang membazir, baling tomato. Ya. Untuk apa semua itu? Untuk suka-suka dan seronok-seronok. Sedangkan kita menyembelih lembu, kambing pada hari perayaan adalah untuk kita makan, bukan untuk kita buang daging tersebut. Diberi makan kepada orang fakir miskin pula. Yang mana daging penting untuk pertumbuhan manusia. Mempunyai zat-zat yang mustahak untuk manusia dapat. Maka setahun sekali Allah Ta'ala suruh kita bagi orang fakir miskin yang jarang makan daging ini daging. Supaya mereka memperoleh zat yang diperlukan oleh tubuh badan. Ya, subhanallah. Bukan kita sembelih untuk kita tempak buang, tak ada. Ya. Bukan macam dalam agama-agama yang khurafat. Lepas-lepas sembelih dibakar dagingnya hangus macam tu saja atau ditinggalkan di kuburan. Ya. Macam orang kuburi sembelih ayam ke kambing dekat kubur, tinggal geletek itu sampailah jadi bangkai busuk. Setan makan. Ya. Bukan untuk fakir miskin. Ya. Jadi, kita tak dengar. Pekikan dan lolongan daripada golongan munafiqin dan zanadiqah mengatakan perbuatan ini zalim dan sebagainya. Sebaliknya. Ya. Mereka tidak ada masalah. Binatang-binatang ini disembelih setiap hari untuk dijual dengan harga yang mahal. Ya, untuk memenuhi syahwat orang yang kaya. Tapi mereka marah bila daging ini disembelih secara percuma diberikan kepada fakir miskin. Allahul musta'an. Jadi itulah orang kafir ni, dia suka anggap diri dia dizalimi. Jadi Allah Ta'ala balas dalam ayat ini, wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafirlah sebenarnya yang zalim. Sebenarnya yang meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, tidak melaksanakan apa yang menjadi hak mereka kepada tanggungjawab mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan seruan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum ay syai'an mimma razaqnakumuh. Dan kata Abu Sa'ud, wa ta'arrud liwusulihi minhu ta'ala lilhathi 'ala al-infaq. Kenapa Allah Ta'ala ingatkan bahawa rezeki ini daripada dia? Sebab nak menggalakkan kita berinfak. Ada ingat, rezeki yang kita nak infak ni pun bukannya kita punya daripada asal. Allah yang bagi kepada kita sebagai anugerah dan limpah kurnia juga, bukan hak kita. Bukan hak kita yang sehingga kalau Allah suruh kita ambil hak apa yang dia bagi dekat kita ni, bagi dekat orang lain, dia zalim. Tidak. Bahkan yang Tuhan suruh kita bagi ni, yang Tuhan bagi dekat kita, seumpama macam orang bagi dekat kita duit tanpa bukan hak kita, dia saja nak bagi. Lepas tu dia kata, ni share dengan kawan lah.
Tak? Macam tu lah. Orang bagi duit raya dekat anak kita. Dia kata, nah ni RM10, share dengan adik nah, seorang RM5. Adakah orang yang bagi duit raya tadi zalim kepada anak kita? Pasal dia suruh anak kita share. Tak zalim. Pasal dia yang bagi kepada kita, bukan duit tu hak kita punya kita. Allah. Jadi semua harta gaji kita kerja yang kita rasa macam kita kumpul, maknanya tak. Hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi mimma razaqnakum. Dan yang Tuhan minta bukan semua min litab'id. Dan Allah Ta'ala larang pula kita infak semua. Wala tabsutha kullal bast. Dan janganlah kamu tabuk semua harta kamu. Tidak. Simpan juga. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahawa sedekah, infak bukan saja terhad kepada orang yang jauh, bahkan sedekah yang paling afdal ialah kepada adik-beradik yang dekat, anak isteri. Ini adalah sedekah yang paling afdal. Ya, ini adalah yang paling dituntut kepada kita. Tanggungjawab yang paling utama. Tak? Ada dua orang miskin. Orang miskin yang ada pertalian darah dengan orang miskin. Mana kita nak kena dahulukan kalau kita hanya ada sejumlah kecil yang kita nak infak? Syarak suruh dahulukan yang ada pertalian darah. Ya. Itu yang diajak oleh Islam. Ya. Tentulah kalau kita boleh bagi dua-dua, itu lebih bagus. Ya. Jadi, apa yang kita nak takutkan? Yang Allah ingatkan bahawa rezeki yang kita infak ini dia yang bagi. Dia boleh tambah lagi. Kita tak perlu takut. Sama juga dalam ayat 245. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathirah. Fayudha'ifahu lahu ad'afan kathirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Teringatkan bahawa Allah boleh gandakan ganjaran yang kita sedekah yang sedikit itu, Allah gandakan berganda-ganda. Banyak mana gandaannya akan datang ayat yang selepas ini. Iaitulah kalau kita boleh rujuk ayat (261). Allah Ta'ala kata, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ganjaran yang akan diperolehi bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu seperti satu biji benih yang menumbuhkan 7 cabang. Ya. Dan setiap cabang itu mendapat pula 100 biji bijirin. Jadi 700. Allah menggandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah itulah yang maha luas pemberian rezekinya. Lagi maha mengetahui apa yang dia suruh dan apa yang dia beri. Ya. Jadi itu adalah ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mereka yang memberikan infak di jalan Allah. Kemudian mereka tidak mengikuti apa yang mereka infakkan itu dengan ungkitan. Sama ada dengan ucapan maupun perbuatan. Dan tidak melakukan perkara-perkara yang menyakitkan kepada mereka yang dia infakkan. Yang pertama yang membatalkan sedekah ialah infak.
Yang kedua al-adha. Sebab itu datang kemudian Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. Jadi yang membatalkan sedekah itu al-man wal adha, seperti juga riak, menunjuk-nunjuk kepada orang bukan kerana beriman dengan Allah dan hari akhirat. 3 perkara yang Allah sebut membatalkan sedekah. Ini kita sedang menelusuri ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah. Ayat selepas daripada ayat ini itulah 263, 264. Ya. Jadi Allah Ta'ala kata jangan mereka yang ganjaran seterusnya Allah Ta'ala janjikan dalam ayat 262 ini, bagi mereka yang memberikan sedekah tanpa man, tanpa ukitan dan tanpa menyakitkan orang yang mereka bagi sedekah tersebut, ialah di sisi Allah terdapat ganjaran yang kita tak tahu macam mana, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang kita tak tahu betapa indahnya yang Allah simpan banyak lagi daripada Allah Ta'ala habaq tadi. Dan tipu ini di akhirat tidak akan ada rasa takut dan sedih. Tidak ada apa mereka nak takut kerana mereka aman daripada azab Allah. Dan mereka tidak sedih. Mereka tidak akan sedih dengan harta yang mereka infak kerana Allah ganti lebih baik. Dan mereka sikit pun tak heran dengan dunia bila mereka dicelup ke dalam nikmat syurga. Allahu akbar kabira. Ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Kemudian Allah ingatkan, kalau kamu nak bagi sedekah dengan tujuan nak ungkit-ungkit, nak bagi sakit orang yang kamu sedekah, tak payah. Ucapan yang baik dan memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakitkan. Dan sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada sedekah kamu. Ghaniyun. Allah maha ghani, maha kaya. Halimun. Dan Allah sabar. Allah tidak tergesa-gesa untuk menghukum. Ya. Tapi kamu ingat. Jangan ingat bila kamu buat benda ini dan Allah tidak hukum kamu, maknanya Allah redha. Tak. Tapi Allah dia tak tergesa-gesa untuk hukum. Dia halim. Tapi sampai masa dia akan hukum kamu. Dia akan azab kamu dengan azab yang dahsyat. Nas'alullah al-afiyah. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan ungkitan dan jangan juga dengan adha. Jangan kamu buat benda buruk kepada orang yang kamu sedekah. Macam mana adha dalam memberi sedekah? Pada zaman sekarang ni macam mana bentuk dia? Mudah, simple saja. Upload gambar. Nah, dia ambil sedekah. Muka kita senyum lebar. Muka dia kusut masam, malu. Kan? Itulah adha. Kan? Kita ambil gambar senyum lebar. Oh, bersama dengan anak yatim. Di mana? Di Gaza. Di mana? Rumah bendera putih. Kami datang. Dia syok lah. Dapat viewers like, orang puji apa semua. Tapi kawan yang ambil sedekah tu. Kan? Allahul Musta'an. Itu termasuk adha. Menyakitkan orang yang kita bagi sedekah. Mentang-mentang kita dah bagi sedekah. Kita banyak fund satu pertubuhan. Oh, I kalau mai kelas tempat you, I kan banyak bagi fund dekat tempat you ni. So kalau I datang ni, I nak duduk kursi depan ya. Kursi depan tu you kena kosongkan untuk I ya. Oh, you kena ambil ustaz ni ya, ngajak kat sini. I tak mau ustaz lain ya. You kena buka kelas subjek ni ya. I nak belajar subjek ni ya. Itu semua adha lah tu. Kan? Dah bagi sedekah, dia bagi syarat. Seolah-olah macam orang yang ambil sedekah dia tu terikat dengan dia. Dia main check pula. Oh, itu duit yang I bagi dekat you, you beli mikrofon. Oh, pasal apa you beli mikrofon jenama ni? I tak suka, I nak jenama lain. Kalau begitu jangan bagi duit. Belilah mikrofon tu, I bagi. Kan?
banyak songeh pula. Oh, I bagi dulu sumbangan dekat tempat you ni, pasal apa you cat warna ni, I tak suka lah. Pasal apa you tak pakai wallpaper, pasal apa you cat je sikit. Apa kejadah, ha? Tak payah duk bagilah, lempak balik duit kat muka dia. Ha kan? Orang macam ni tak ada pahala. Allah Ta'ala sebut dah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sama sahaja mereka ini kalladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Sama sahaja orang yang macam ini dengan orang yang sedekah kerana riak, la yu'minuna billahi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Macam orang kafir bagi sedekah. Maksud riak di sini ria'un akbar. Riak besar. Orang kafir yang bagi sedekah, dia bagi sedekah atas dasar apa? Kemanusiaan, dasar nak dapat untung dunia. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali Safwan. Orang macam ini umpama dia apa? Famathaluhu kamathali Safwanin alaihi turabun. Seumpama dengannya seperti batu yang licin, yang di atasnya ada tanah. Fa'asabahu wabil. Lalu timpa kepadanya hujan yang lebat. Fatarakahu salda. Jadi, habis semua tanah hak duk ada atas batu tu hilang. Tinggal batu licin. Tak ada apa. Jadi, sedekah hak dia bagi itu, disebabkan azab itu datang mengikis semua pahala dia. Allahul Musta'an. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tak dapat apa pun ganjaran daripada apa yang mereka kerjakan. Tu dia. Sampai tu Tuhan ancam. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak membimbing orang yang kafir. Kaum yang kafir. Tengok Allah namakan 2 kali Tuhan sebut. Orang yang pertama, yang kafir siapa? Yang tak mau bagi sedekah. Itu satu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Yang ini orang kafir dengan makna tak mau bagi sedekah. Tuhan namakan kafir dah satu. Yang kedua yang Tuhan pun nama kafir dekat dia siapa? Yang bagi sedekah tapi ada man, mengungkit dan menyakitkan orang yang dia sedekah. Dan riak. Sedekah macam tak sedekah. Sama juga. Tuhan kata, Wallahu la yahdil qawmal kafirin. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Adapun orang yang beriman, yang memberi sedekah kerana mengharapkan redha Allah semata-mata, dan mereka yakin bahawasanya Allah akan memberi ganjaran dengan sedekah mereka tersebut, ya, wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwah. Perumpamaan golongan ini seperti taman yang terletak di tempat yang tinggi, yang mengalir padanya sungai-sungai. Lalu kena pula hujan yang lebat. Lalu maka dia memberikan mahsul buat 2 kali ganda daripada kebun yang biasa. Kalaupun tidak kena hujan, wa illam yusibha wabilun fatal. Yang lebat, dia masih lagi dapat percikan-percikan air hujan. Tak pernah kering. Sama ada dapat hujan lebat atau hujan yang tak lebat. Sebab dia duduk tempat yang tinggi, bukit. Dan banyak pula air sungai yang mengalir. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah, apa sahaja yang kamu kerjakan, dia Maha melihat. Lalu Allah bagi lagi perumpamaan kepada orang yang sedekah.
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Adakah seseorang kamu suka jikalau kamu ada kebun daripada kurma, anggur, ya, yang mengalir padanya sungai dan ada macam-macam makanan buah-buahan yang lazat. Lalu bila kamu telah tua, kamu dah muda lah kamu buat kebun ni, cantik elok dah. Bila kamu tua, kamu dapat zuriat keturunan yang lemah, yang tak mampu nak menjaga kebun kamu yang indah ini. Lalu tiba-tiba datang ribut, yang ada padanya api, habis terbakar kebun kamu, musnah. Dan cucu cicit kamu tak mampu nak hidupkan balik kebun yang kamu telah bina, yang kamu telah tanam, yang telah kamu usahakan ini. Demikian itulah Allah Ta'ala jelaskan kepada kamu ayat-ayatnya supaya kamu fikir. Kamu fikir dalam-dalam. Maukah lagu tu? Dah penat-penat sedekah apa semua, Tuhan hapus macam tu saja, tak ada pahala. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Kemudian Allah peringatkan pula dalam ayat 267 apa benda yang kita patut bagi sedekah. Allah kata, wahai orang yang beriman, infaklah daripada yang baik-baik, daripada apa yang kamu perolehi dengan hasil tangan kamu dan yang kami keluarkan untuk kamu daripada perut bumi ini. Nak sedekah, bagilah barang yang elok, yang boleh lagi dipakai, yang masih cantik, yang kamu masih nak lagi. Dan janganlah sengaja kamu cari yang dah buruk, yang dah tak elok, yang kamu sendiri tak sanggup nak pegang. Melainkan dengan pejam mata, Tuhan kata. Nak pegang, kita pun dah tak sanggup tengok. Pejam mata kalau pegang pun. Kamu ambil hak barang macam tu, kamu pergi bagi dekat orang. Gulai hak 3 hari lepas masak. Kan? Dah tengok banyak sangat, ni kalau tak makan ni, hari ni basi ya. Gulai hak tu dia pergi bagi dekat jiran-jiran dia. Jiran pun tak apalah, gulai baru bagi, letaklah. Ingat nak makan dah tengah hari. Pergi tengok tu dia basi dah. Kan? Nampak tak? Na'udzubillahi min zalik. Baju hak yang koyak rabak apa semua. Sedekah, kalau nak bagi sedekah, bagi barang yang masih elok, cantik. Ya. Dan kecuali kalau yang kita bagi tu adalah mata wang lah, duit. Duit kalau dah buruk pun tak apa, pasal duit buruk macam mana pun orang lah, selagi mana dia masih laku tak apa. Ataupun pakaian. Pakaian kalau masih boleh dipakai walaupun dah tak baru, mungkin ada lusuh sikit-sikit tapi dia tidak rosak, boleh dipakai sebab kita dah tak muat nak pakai. Kita bagi pakaian lama sebab kita dah tak muat nak pakai, itu tidak mengapa. Ya. Adapun yang lain, janganlah kita bagi sedekah melainkan dengan cara yang sahih. Ya. Cara yang sahih. Lebih baik kalau nak bagi sedekah, pergi beli yang barulah bagi. Belilah makanan yang baru. Belilah apa benda yang baru kita nak sedekah, kita beli yang baru. Ya. Itu lebih baik. Ya. Wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha kaya, tak perlu kepada sedekah kamu. Hamid, terpuji. Allah maha terpuji. Dia hanya terima benda yang elok-elok. Ya.
Kamu bersedekah ni, kamu bukan yang semata-mata nak bagi kepada manusia. Sedekah itu adalah ibadat yang untuknya kamu mengagungkan Allah, kamu memuliakan Allah, kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah hanya terima ibadat yang elok-elok. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha elok, kata Nabi. Dia tidak menerima sedekah kecuali daripada sumber yang elok, bukan sumber yang haram, bukan benda yang jijik dan kotor. Itu. Kan? Nah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Tuhan ingatkan. Sebenarnya hak yang duk ajak kamu bakhil tak bagi sedekah ni setan. Setan tu sebenarnya dia menjanjikan kepada kamu kefakiran. Dia hasut kamu jangan sedekah. Kalau sedekah nanti duit kurang dan sebagainya. Padahal hak yang dia hasut itu akan menyebabkan kamu fakir di akhirat. Dan dia suruh kamu buat benda yang keji. Dia hiaskan kepada kamu kononnya dengan tidak bersedekah, tidak bayar zakat itu adalah elok. Tapi sebenarnya itu perbuatan yang keji. Kamu menzalimi manusia yang lain. Hak orang lain kamu makan secara haram. Sedangkan Allah menjanjikan keampunan dosa-dosa kamu kalau kamu infakkan harta kamu di jalan Allah. Dan fadla dan ganjaran yang berlipat kali ganda. Kan? Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pemberian rezekinya. Maha luas ganjarannya. Alimun, maha mengetahui. Apa yang kamu nak takut? Jangan ikut setan. Ikutlah Allah Ta'ala. Itulah dia. So itu kita tengok kaitan ayat-ayat yang datang tentang sedekah lepas daripada panjang lagi kalau kita nak tengok kemudiannya ayat 270, 71, ya, 73, 74 masih lagi Allah Ta'ala menceritakan tentang sedekah. Kalau kita rujuk pula ayat 270, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Kemudian Allah teruskan lagi, Allah cerita, Allah kata apa yang kamu nafkahkan dan yang kamu nazarkan sesungguhnya Allah tahu. Yani Allah tahu dan Allah akan bagi ganjarannya. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Orang yang zalim tidak ada pembantu di akhirat. Ingat. Kalau kamu tak mau bagi sedekah, di akhirat tidak ada siapa nak boleh bantu kamu daripada azab Allah. Yang boleh bantu kamu, kamu sekarang buat pahala. Itu yang boleh menyelamatkan kamu. In tubdu sadaqati fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Jikalau kamu menampakkan sedekah, kamu bagi sedekah terang-terangan, ianya juga baik. Alangkah bagusnya. Tidak ada masalah sedekah tu kamu nak bagi terang-terangan di depan orang atau kamu nak bagi sembunyi-sembunyi sampai orang tak tahu. Itu lebih baik. Kalau sedekah sembunyi lebih baik. 7 golongan yang akan dinaungi di akhirat pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Di antaranya yang Nabi sebut ialah orang yang bersedekah, bukan sahaja orang yang bersedekah biasa. Orang yang bersedekah yang tidak tahu tangan kirinya, tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan dia bagi. Tangan kiri pun tak sedap kata tangan kanan duk hulurkan sedekah. Itulah yang akan mendapat naungan. Jadi orang bersedekah ni ada 2 kategori. Sedekah secara terang-terangan, sedekah sembunyi. Sedekah terang-terangan ni ada waktu kita disuruh. Sedekah terang-terangan ni maknanya kita pergi bagi dekat pemerintah. Kita, iaitulah sedekah bagi harta yang zahir, zakat. Zakat harta yang zahir. Yang ni kena bagi dekat pemerintah. Kena pergi sedekah terang-terangan. Pasal apa? Supaya melepaskan tanggungjawab kita, jangan sampai ditohmah kita tak bayar zakat. Kita ada lembu, kambing. Orang duk nampak lembu, kambing, kandang penuh. Dia ni bayar zakat atau? Ni resip ada. Anda tengok. Aku baru tadi pergi pejabat agama. Pejabat agama tahu aku bayar sedekah. Ada nama. Kan? Pasal zakat ni, dia adalah kewajipan. Harta yang zahir. Adapun harta yang batin, ini tidak wajib. Dia
bayar kepada pemerintah, dia boleh bayar sendiri kepada asnaf kalau dia tahu asnaf yang betul lah. Tapi kena perhatilah syarat-syarat asnaf tu kena mengaji lah. Ni ngaji fiqh pun malah, tiba-tiba rajin nak bayar zakat, tak mau bayar zakat ke pusat zakat, pasal apa? Saya nak bayar zakat sendiri. Tanya dia, asnaf tahu asnaf? Dia pun tak kerti hukum hakam asnaf. Apa maksud dia pun tak tahu. Mengaji pun tidak. Kan? Tu payah, bahaya, takut zakat tak sah. Kan? Jadi kalau duit zakat, duit simpanan dia apa semua, ini dia boleh keluarkan zakat tidak kepada pemerintah. Tidak perlu dia zahirkan sedekah. Itu maksud tak zahir sedekah tu, dia bayar kat siapa yang dia nak bayar, dan orang yang menerima tak wajib tahu itu duit zakat. Dia saja yang perlu niat duit zakat. Tak perlulah kita habaq ke orang, ni zakat tak bayar. Kan? Kemudian sedekah yang sunat juga digalakkan supaya tersembunyi. Seboleh-boleh tersembunyi. Tak perlulah daftar nama, ni nama saya, kan? Kecuali kalau ada masalah tertentu. Masalahnya kita adalah wakil. Wakil yang menyampaikan sedekah, dia bukan sedekah. Dia hanya menyampaikan daripada orang. So yang sedekah siapa? Orang ramai yang bagi donation lah. Orang ramai yang bagi donation. So mereka ni sedekah tersembunyi sebab bukan ada orang tahu siapa yang bagi. See? Faham tak? Kata satu pertubuhan. Okay, dia kata kami nak kutip derma untuk bagi sedekah kepada rumah-rumah yang ada bendera putih. Okay, pertubuhan ni dia bukan sedekah, dia wakil hantar sedekah. Yang sedekah siapa? Kita hak bagi duit tu lah. Kita hak bagi duit tu, kita sedekah secara tersembunyi sebab tak ada siapa tahu. Dan mereka pun tak habaq. Itu sedekah sembunyi lah. Tapi dia hak pi hantar barang, dia kena ada sikit report lah. Kan? Pasal apa? Supaya orang tahu kata dia tak seleweng duit tu, dana awam. Kan? Pasal dia wajib bagi dari sudut sedekah yang dia kena sampai, dia wajib. Sedekah dia wajib. Menyampaikan sedekah NGO tadi, pi bagi sedekah, menyampaikan itu, hukum dia wajib. Pasal memang dah itu duit tu diamanahkan kepada dia untuk buat benda tersebut. Dia tak boleh pi seleweng buat benda lain. Kan? Walaupun asalnya sedekah itu diberi kepada dia oleh orang yang lain. Ramai-ramai tadi, mereka tu sunat. Kecuali adalah keadaan di mana sedekah bertukar menjadi wajib. Masalahnya kalau dah bendera putih berkibaran, sedekah menjadi wajib kepada rumah yang paling dekat. Kemudian seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kan? Kalau dah kata rumah ni naik bendera putih, maka rumah sebelah dia, jiran dia, depan dia, ini adalah fardu ain. Ya. Jadi wajib kepada mana-mana yang mampu untuk bagi sedekah, bagi bantuan. Okey. Sebab sedekah selain daripada zakat, selain daripada nazar, dia tidak wajib, asalnya sunat. Ya, tapi kalau orang datang kepada kita dan kita mampu dan tidak memudaratkan kita, dan dia memang datang tuju kepada kita, dia kata saya minta kepada encik, saya tahu encik boleh tolong saya ni dah tak ada beras, tak ada apa dah rumah. Ketika itu fardu ain atas kita pasal dia mai kita. Tapi kalau dia angkat bendera putih, maka itu jadi fardu kifayah atas kawasan tersebut. Sebab dia tak tuju kepada individu personal, tapi kepada siapa-siapa yang nampak bendera putih aku ni, tolong. So jadi fardu kifayah. Kalau semua tak pergi bagi sedekah, satu kampung tu nanti jadi berdosa. Nasallallahu al-afiyah. Kan? Baik. Dan dalam ayat 272 Allah Ta'ala sebut laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Tuhan peringatkan kepada Nabi SAW, kamu tak boleh paksa mereka nak bagi sedekah, tapi Allah yang bimbing. Sebenarnya orang yang telah digerakkan hatinya oleh Allah untuk bersedekah ni, dia adalah hidayah Allah Ta'ala kepada dia. Kerana kemahuan dia untuk melaksanakan tuntutan Allah. Kemudian Allah mudahkan kepada dia. Allah hilangkan daripada dia rasa bakhil, rasa apa semua. Memanglah pada awal nak bagi sedekah itu mungkin datang perasaan-perasaan itu. Tapi kalau kita start bagi,
Allah Ta'ala akan hilangkan semua itu. Allah akan bimbing hati kita, akan bimbing kita kepada petunjuknya. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Semua tu kebaikan untuk kita, bukan untuk orang lain. Balik kepada kita juga. Ganjaran pahala semua untuk kita. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Tapi dengan syarat, apa dia? Kamu bersedekah itu mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan arah Allah Ta'ala. Ganjaran yang kamu cari daripada Allah. Bukan daripada arah makhluk. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Dan apa jua yang kamu infakkan daripada kebaikan itu, harta itu, akan diberikan ganjaran kepada kamu dan kamu tidak dizalimi sedikit pun. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bagi orang fakir, sedekah tu nak bagi kepada siapa? Yang paling utama sekali Allah Ta'ala sebut, bagilah kepada orang fakir yang tersekat di jalan Allah, yang tak mampu nak mencari rezeki. Orang yang jahil ingat mereka ni kaya. Pasal apa? Pasal mereka tak pernah minta dekat orang. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum. Tapi kamu boleh kenal kalau kamu periksa betul-betul tengok keadaan dia. Dia ni susah ni. Kan? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Dia pun tak pernah minta dekat orang. Ni golongan yang macam ini Tuhan suruh kita utamakan. Pasal apa? Dia pun tak rajin nak minta. Ada orang dia berani nak minta. Ada orang dia malu segan. Yang ni Tuhan suruh kita perhati lebih. Pasal apa? Kalau kita tak perhati mereka ni, payahlah. Pasal mereka ni ada air muka. Dan mereka ini, pasal apa turun ayat tentang mereka? Pasal mereka adalah golongan yang hanya minta kepada Allah. Jadi Allah yang tolong. Allah yang tolong mereka. Suruh kita sedekah bagi pihak mereka. Tu dia mulianya. Kan? Orang yang minta, Tuhan tak sebut dah. Kan? Tapi Tuhan sebut dalam ayat Quran ni, orang yang susah tapi tak mau minta kepada manusia, dia hanya mengangkat tangan minta kepada Allah. Yang ni Allah bagi tahu kepada orang lain, pi bagi sedekah dekat dia. Tu dia. Allah suruh dah. Jadi orang tanya, hampa kata kalau kita susah minta dekat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buat apa? Tolong dia ke? Ya, Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala bagi arahan, nas, perintah dalam Al-Quran. Suruh kita pergi bagi sedekah kat puak-puak ni. Doa mereka sudah pun dimakbulkan dengan turunnya ayat ini sebenarnya. Kan? Cuma bila mereka doakan itu, Allah Ta'ala akan gerakkan hati-hati manusia yang mulia ini untuk bagi sedekah kat mereka. Itu. Kita jangan pandang remeh dengan doa. Kan? Dia tak nak angkat bendera putih. Dia ambil jalan hanya berdoa. Tak ada masalah. Itu hak dia. Dan dia memilih jalan yang paling mulia dan dia akan dapat rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Kan? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili sirran wa 'alaniyah. Mereka yang menginfakkan harta mereka siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tuhan janji semua. Yang bagi sedekah siang ke, malam ke, sembunyi ke, terang ke, janji ikhlas, maka mereka ni akan dapat ganjaran di sisi Allah, tidak takut dan tidak sedih. Walaupun tentulah tak sebut yang sembunyi-sembunyi tadi lebih baik. Tapi semua dapat ganjaran. Semua yang dapat ganjaran. Semuanya ada ganjaran dan balasan masing-masing. Baik, so itu adalah ayat yang berkaitan dengan sedekah yang datang selepas daripada ayat yang kita bacakan ini. Dan ini semua adalah ayat-ayat yang menjelaskan lagi maksud sedekah. Ya, kita baca itu sebagai berkaitan dengan
ayat-ayat tersebut. Baik. Antara isu yang kita nak bincangkan dalam ayat 254 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Kalau kata tidak ada padanya jual beli, bay'un wala khullah. Khullah ialah mawaddah, kasih sayang. Jadi tidak ada orang yang boleh kamu, jangan sangka adik-beradik kamu pada hari tersebut boleh tolong kamu di hari kiamat kalau kamu sendiri tak buat amal soleh. Tak boleh. Wala syafa'ah. Dan tidak ada syafaat. Apa maksud tidak ada syafaat di sini? Yang ini syafaat kepada orang kafir. Orang yang memang tidak buat amal soleh dan kebajikan. Dan maksud syafaat yang dinafikan di sini ialah syafaat yang tidak ada ruang untuk ditolak oleh orang yang kita minta kepadanya. Syafaat maknanya perantara. Kita minta bagi pihak orang lain untuk mendapat kebaikan ataupun menolak kemudaratan. Orang tengah. Allah Ta'ala menafikan syafaat dan mengisbatkan syafaat. Dalam ayat selepas daripada ayat ini, dalam ayatul kursi, Allah Ta'ala kata, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Siapakah yang boleh memberi syafaat di sisinya, melainkan dengan izinnya. So syafaat yang Allah nafikan dalam ayat ini ialah syafaat tanpa izin daripada Allah. Adapun syafaat yang Allah izinkan, itu Nabi kita Muhammad SAW pergi kepada Allah, sujud di bawah arash, minta kepada Allah, maka itu syafaat yang Allah izinkan. Itu pun setelah Allah izinkan. Nabi sujud di bawah arash, Nabi memuji Allah Ta'ala dengan puji-pujian yang Nabi kata, aku belum tahu lagi sekarang ini apa yang aku akan cakap. Tapi Allah akan ilhamkan, Allah akan wahyukan kepada Nabi pada masa tersebut. Kemudian Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wa qul tusma' wa sal tu'ta, washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu, cakaplah kamu akan didengari, mintalah kamu akan diberi, dan jadilah orang tengah, kamu diizinkan. Ketika itu barulah Nabi SAW minta. Dan Nabi kata, fayahuddu li hadda. Kemudian Allah tetapkan kepadaku berapa ramai yang orang boleh aku selamatkan daripada neraka. Dah cukup kota tu, datang pula minta lagi sekali. Bukan Nabi yang boleh pandai-pandai nak tarik orang keluar daripada neraka. Dan itu hanyalah bagi mereka yang mukmin, yang ahli tauhid, yang berpegang dengan la ilaha illallah. Adapun di dunia ni yang syirik, yang di dunia lagi dia duk minta syafaat dekat orang mati, termasuklah Rasulullah SAW sendiri duk minta syafaat dekat patung tokong berhala. Yang ini mereka sudah diharamkan daripada mendapat syafaat di akhirat. Pasal apa? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Siapa yang tergesa-gesa nak dapat sesuatu sebelum masanya, dihukum dengan tidak mendapat terus benda tersebut. Ini dalam kaedah fiqh. Tapi bolehlah kita istiqnas di sini. Ya. Jadi Allah Ta'ala hukum mereka tak dapat lagi syafaat di akhirat. Pasal mereka tergesa-gesa nak sangat syafaat di dunia ini lagi. Mereka dah pergi minta dekat berhala-berhala, dekat makhluk-makhluk yang mati. Ya. Ini syafaat yang syirik. Ya. Lepas tu Nabi SAW kata, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia mendapat syafaatku, yang layak mendapat syafaatku ialah mereka yang menyebut, bersaksi la ilaha illallah dengan ikhlas daripada hatinya. Sebab itulah kita disuruh berselawat kepada Nabi SAW, disuruh menjawab azan, kemudian kita berdoa selepas azan. Inilah cara untuk kita perolehi syafaat Nabi SAW. Bukan dengan kita pergi minta dekat Nabi sekarang, Nabi dah wafat. Itu cara untuk kita terhalang daripada syafaat sebenarnya. Bukan cara untuk kita dapat syafaat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Itulah sekadar itu penjelasan berkenaan ayat yang dalam ayat Al-Baqarah 245 berkenaan dengan sedekah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang cari ilmu, contoh Syekh Negara yang datang kita untuk berdakwah dan mengajar kita. Fi sabilillah, dari segi asalnya ialah mereka yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi para ulama kata
disebabkan zaman kita sekarang ini sudah tidak banyak jihad dalam bentuk peperangan, jihad yang ada sekarang ini termasuklah jihad dari segi jihad ilmu. So mereka yang menyebarkan ilmu, golongan pendakwah, asatizah yang mengajarkan ilmu, mereka ni semua mujahid fi sabilillah. Mereka semua adalah orang yang berjuang jalan Allah sebab mereka nak memerangi pemikiran-pemikiran yang sesat, memerangi bid'ah, memerangi maksiat. Dan ini termasuk jihad fi sabilillah. Kerana kita disuruh memerangi orang kafir dengan senjata, disuruh memerangi mereka dengan lisan, dengan pena, ya, itu semua termasuk dalam bentuk jihad. Maka itu termasuk. Dan bukan syarat. Bila kita sebut fi sabilillah, mana mereka ini tak disyaratkan mereka miskin atau fakir. Miskin atau fakir satu golongan. Fi sabilillah satu golongan. Mereka ini layak dan berhak diberi kepada mereka bahagian daripada zakat walaupun mereka kaya, walaupun mereka sudah ada bahan ataupun harta yang mencukupi untuk diri mereka, tapi kita tahu perjuangan yang sebegini kita kadang-kadang tak sangka apa yang kita nak perlu sediakan, bahan-bahan dan sebagainya, nak beli kitab dan sebagainya, ya. Harga kitab sekarang makin naik, bukannya makin turun, kan? Kos-kos untuk dia menyediakan bahan-bahan mengajar dan sebagainya, yang dia kena tinggal anak bini dia untuk datang mengajak dan sebagainya, itu semua termasuk. So bukan syarat dia kena miskin. Demikian juga asnaf yang lain selain daripada fakir dengan miskin. Asnaf orang yang berhutang masalahnya. Orang yang berhutang di sini, orang yang berhutang kerana hendak mendamaikan orang yang bergaduh, atau berhutang kerana keperluan sesak dia kadang-kadang. Mungkin dia kaya, tapi ada satu ketika waktu dulu dia tersesak sekejap dan dia terpaksa berhutang. So dia layak mendapat bahagian daripada zakat. Di antaranya amil zakat. Kalau dia tidak diberi gaji yang khusus oleh pihak kerajaan, dia juga layak mengambil bahagian daripada zakat. Ya, orang yang Ibnu Sabil, keputusan bekal. Ya, dia musafir. Mungkin dia sebenarnya kaya, ada duit, tapi keputusan bekal ketika itu. Jadi kita bantu dia dengan memberikan dia sumbangan daripada duit zakat. Itu maksudnya. Adapun fakir miskin, itu adalah tersendiri. Sebab tu masalahnya anak yatim. Anak yatim bukannya asnaf zakat. Kita tengok dulu adakah dia kaya atau tidak. Kalau dia kaya, tak bolehlah kita bagi zakat kat dia. Mungkin pak dia billionaire, tinggal dekat Jakarta. Kan? Bukan mesti anak yatim mesti dapat zakat tak? Baik. Sudah pun dijawab soalan. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Saya tak ada syurga nanti kita akan dikumpul dengan isteri dan anak bersama. Ya, telah datang nas dalam Al-Quranul Karim bahawa Allah Ta'ala akan menghubungkan ahli syurga dengan keluarga mereka. Dan mungkin disebabkan amalan anak ataupun ayah lebih tinggi daripada amalan si anak atau si ayah, menyebabkan anak atau ayah tadi naik ke derajat yang lebih tinggi dalam syurga. Itu sabit dengan nas Al-Quranul Karim. Wa alhaqnahum dzurriyyatahum. Duit zakat diguna untuk bina masjid. Itu di antara maksud fi sabilillah. Bina masjid adalah termasuk dalam makna fi sabilillah. Nah, bina masjid, bina madrasah. Untuk tujuan transparan. Ya, ini perlu untuk mengelakkan, ini kembali kepada masalah al-mursalah, dan pihak pemerintah perlu meletakkan undang-undang dari semasa ke semasa supaya tidak berlaku penipuan. Itu dari sudut masalah awam. Ini tanggungjawab pemerintah untuk menjaga pihak yang mengutip dana awam ini mesti diberikan satu undang-undang yang ketat dan keras. Walaupun kita kata dari satu pihak, orang yang memberi infak kepada NGO atau individu yang berbentuk scammer atau scam, itu tidak menghalang dia daripada mendapat pahala daripada Allah kalau dia terkena scam. Ya, kena faham betul-betul ya. Kalau kita terkena scam, nas'alullah al-afiyah, na'udzubillahi min zalik, kita bagi kepada orang minta derma, rupanya dia tak betul. Dia seleweng dana kita.
dia sedekah 30%, dia makan lagi balance. Kita kata pahala insya-Allah kalau kita ikhlas Tuhan bagi juga. Itu tidak membatalkan pahala sedekah kita. Tetapi perbuatan si lelaki ini yang scam orang atau pertubuhan yang scam orang ini adalah jenayah. Dan kita tidak boleh redha dengan maksiat, dan kita mesti ada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita tak boleh kata tak apalah, biarlah dia scam pun dia bagi juga, bukan tak bagi langsung. Tak boleh. Ini adalah maksiat dan kita dilarang membiarkan maksiat berleluasa dalam masyarakat. Dia mesti disekat dan dihukum dengan seberat-berat hukuman. Dan mesti dipantau kerana mereka ni bukannya bagi sedekah, mereka adalah wakil. Dan wakil ada hukum hakam wakil. Tak boleh mudah-mudah. So kita kena pantau mereka. Dan mereka kena isytiharkan kepada pihak berkuasa, kepada pihak awam, apa yang mereka telah buat dengan dana tersebut. Kalau tidak, ini akan membuka ruang kepada syaitan-syaitan manusia untuk memakan harta manusia secara batil, sedangkan ini adalah di antara maksiat yang Allah sangat benci dan Allah telah haramkan. Nas'alullah al-afiyah. Awam untuk tampung kos seperti biaya sewa pejabat dan gaji kerani. Berapa peratus dibenarkan ini tidak ada dalam syarak. Ini balik kepada masalih al-mursalah. Ini balik kepada masalih al-mursalah. Dan tentu sekali mereka yang menguruskan dana awam ini, mereka juga termasuk daripada kita kata golongan fi sabilillah. Mereka juga berhak menerima sedekah daripada orang ramai kerana mereka juga badan dakwah yang memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Sudut asalnya mereka membantu orang susah dan miskin dan sebagainya. Mereka ni termasuk dalam golongan fi sabilillah. Tafsil perincian hukum hakam sedekah ini semua balik kepada hukum hakam fiqh, hukum hakam zakat apa semua ini antum kena rujuk balik dalam kelas pengajian fiqh. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.